orang yang gugur syahid pada jalan Allah untuk membela agama Islam selain yang telah diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lalu, diterangkan juga di dalam Al-Quran seperti berikut: wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlih yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlih wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Surah Ali Imran ayat 169 hingga 171. Maksudnya, dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Dan juga mereka bersukacita dengan kurniaan Allah, yakni balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya, yakni orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat daripada Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini di antara ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut fadilat orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah, jangan mengsangka dan jangan kamu ingat mereka itu mati. Macam kamu tengok mayat tak nyawa. Tidak. Allah Ta'ala kata mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, mendapat rezeki. Di sinilah sahabat-sahabat Nabi SAW berlumba-lumba untuk pergi berjihad, berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana nak dapat fadilat ini. Terdapat satu kisah dalam perang Uhud, bagaimana seorang sahabat yang baru masuk Islam, tak ada sembahyang lagi, mengucap dia kalimah syahadat. Bila Nabi SAW menyatakan dengan memberi semangat berkait dengan fadilat orang yang mati syahid pada jalan Allah, berperang untuk menegakkan agama Allah, dia pun masa itu tengah makan, dia capuk makanan dia, terus dia pergi merempuh tentera musyrikin Mekah, lalu dia mati syahid. Mati syahid terus masuk syurga. Tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada apa. Dia mengucap masuk Islam, dengar fadilat orang mati syahid pada jalan Allah, terus pergi merempuh tentera musyrikin Mekah dan mati syahid pada jalan Allah, terus masuk dalam syurga. Ini fadilat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi SAW berlumba-lumba. Mereka sanggup tinggal anak bini, sanggup tinggal harta benda mereka, kerana nak dapat fadilat ini. Kalau tak boleh mati syahid pun dapat fadilat berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam satu kisah. Kisah dua orang ulama, Abdullah bin Al-Mubarak dan juga Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni adalah orang yang kuat ibadat. Abdullah bin Mubarak ulama juga. Ulama. Tapi dalam masa yang sama, dia ni berjihad, berperang pada jalan Allah. Diriwayatkan kisah hidup dia, setahun dia pergi berjihad, berperang, setahun dia pergi buat ibadat di tanah haram. Lalu dia atas surat kepada Fudail bin Iyad. Surat dalam bentuk syair. Dia kata, ya abidal haramain, law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Man kana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi, fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Sehinggalah beberapa bait syair selepas daripada itu. Lebih kurang maksudnya, wahai orang yang sedang beribadah di dua kota suci, Mekah dan Madinah, ketahuilah sebenarnya kamu sedang bermain-main dengan ibadah kamu. Ketika pipi-pipi kamu dibasahi dengan air mata kerana semayang malam, khusyuk, takut dan gerung kepada Allah, tapi leher-leher kami dibasahi dengan darah-darah kerana berjihad dan berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Fudail bin Iyad
baca surah ini, dia menangis. Dia baca dalam majlis ilmu dia, di hadapan anak-anak murid dia. Lalu dia sebut pada anak-anak murid dia, ambil kalang, ambil kertas, tulis, aku nak sebut pada kamu satu hadis Nabi SAW. Dia pun sebut hadis itu daripada dia kepada tok guru dia, pada tok guru dia, kemudian daripada sahabat, daripada Nabi SAW. Fadilat orang yang berjihad pada jalan Allah. Jadi disebut oleh Nabi yang mafhumnya, orang yang berjihad pada jalan Allah, dia turun naik bukit, dia lembah dan seumpamanya, debu-debu pada pakaiannya, termasuklah debu-debu dalam lubang hidung kudanya, semuanya itu adalah merupakan pahala dan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah kita lihat as-salafus salih di zaman dahulu, sahabat-sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka pergi berjihad, berjuang pada jalan Allah serata dunia. Mati di tempat orang, berasal di Mekah, Madinah, mati di Syam. Banyak mana kubur-kubur mereka di Syam, kubur-kubur mereka di Iraq, kubur-kubur mereka di Turki dan lain-lain lagi. Kerana mereka orang-orang yang beriman, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dan nak dapat fadilat orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat ini. Allah Taala kata orang yang mati syahid hidup di sisi Allah. Dalam surah Yasin Allah Taala sebut. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana kisah seorang lelaki bila dapat berita 3 orang nabi didustakan oleh penduduk sebuah bandar. Dia ni kerja tukang kayu je, tapi dia percaya agama yang dibawa oleh nabi-nabi ni agama yang betul. Bila dia dengar orang bandar tersebut berkah nabi-nabi ni, lalu dia berlumba berlari daripada rumah dia yang mana dia duduk di pinggir bandar, berlari tinggal kerja dia. Lalu dia pergi, dia kata, pasal apa kamu semua berkah nak ganggu nabi-nabi dan rasul-rasul ni? Mereka ni bawa benda baik untuk kebaikan pada kamu, bukannya nak harta benda, bukannya nak pakat kedudukan dan seumpamanya. Bawa benda baik. Kalau mau ikut Islam ini, atas dunia boleh baik, akhirat boleh baik. Lalu mereka ambil lelaki ini berkah, kemudian capuk atas tanah, pakat jirik sehingga keluar usus perut daripada mulut dan daripada duburnya, mati syahid. Lalu Allah Ta'ala berfirman, qilat khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin, kita orang Melayu ni bila baca surah Yasin tiap-tiap malam Jumaat, baca tanpa kita mengkaji, menyelidik hikmah-hikmah di sebaliknya. Dalam surah Yasin ni bukan saja kita nak fadilat dapat pahala, tapi dalam surah Yasin ni Allah Ta'ala dan Nabi suruh kita baca ialah kerana nak suruh kita ni sentiasa ada semangat untuk berjihad dan berjuang pada jalan Allah. Antaranya lah ada cita-cita nak mati syahid. Cita-cita nak mati syahid pada jalan Allah. Allah Ta'ala cerita kisah ni. Qilat khulil jannah, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Bila mati je, Allah Ta'ala firman, masuk kamu dalam syurga. Bila tengok nikmat dalam syurga, tengok nikmat dalam syurga, lalu dia kata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia kata, alangkah baiknya kalaulah kaumku yang mendustakan nabi-nabi dan rasul-rasul, yang kejong aku, jirik aku sampai mati, tahu akan fadilat orang yang mati syahid pada jalan Allah Ta'ala ni. Bima ghafara li rabbi, dengan apa yang Allah Ta'ala ampunkan dosaku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku di kalangan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mati syahid ini kekal hidup di sisi Allah. Ini di antara karamah-karamah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang mati syahid. Sampai hari ini kita lihat ada satu buku yang dikarang oleh seorang ulama semasa yang pernah berjihad di bumi Afghanistan, iaitu Syahid Dr. Abdullah Azzam.
Dia menulis satu buku Usyaqul Hur. Usyaqul Hur maksudnya lah orang-orang yang cintakan kepada bidadari, nak dapat fadilat orang yang mati syahid di dalam syurga kelak. Dia tulis dalam tu banyak kisah-kisah. Kisah-kisah bukan kisah-kisah sahabat tabi'in zaman dulu. Kisah zaman sekarang ni. Mereka yang pergi berjihad di Afghanistan. Ketika lawan tentera Soviet komunis dulu. Banyak cerita-cerita ni. Antara satu cerita itu, bagaimana dia tu sudah mati. Mati syahid. Tapi masih lagi memegang Kalashnikov, senapang. Orang nak ambil, nak sipang, tak boleh. Tak boleh, kerah gitu. Lalu mari ayah dia beritahu, lepaslah senapang itu. Biarlah orang lain yang pula yang sambung perjuangan jihad ini, mu sudah mati syahid. Barulah boleh buat. Ada satu cerita itu, bagaimana terdapat satu kubur yang ditanam orang yang mati syahid ini, di mana tak kira musim. Musim panas ke, musim sejuk ke, mengeluarkan bunga daripada pokok bunga yang berada di atas kuburnya itu. Banyak lagi kisah-kisah lain yang diceritakan. Termasuklah apa yang berlaku di bumi Palestin. Banyak cerita-cerita. Karamah-karamah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang mati syahid ini, benar sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah. Mereka ini hidup di sisi Allah, diberikan rezeki dan mendapat fadilat dan kurniaan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati syahid juga sunat dikafankan dalam pakaiannya yang berlumuran dengan darah. Jika pakaiannya itu singkat, maka boleh ditambah dengan kain lain untuk menutup seluruh tubuhnya. Inilah hukum yang berhubung dengan syahid dunia dan akhirat yang telah gugur dalam peperangan dengan orang-orang kafir untuk membela agama Islam, yakni meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kita semua syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah syahid dunia sahaja. Wallahu a'lamu bissawab.